Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nofara Eliana binti Ahmad Zamzidi ingin menerangkan tentang pendidikan keselamatan kesihatan makanan di kalangan kanak-kanak prasekolah. Pertama, pendidikan keselamatan kanak-kanak prasekolah. Jenis keselamatan terbagi kepada 4, iaitu keselamatan diri. Yang kedua, keselamatan barang permainan. Yang ketiga, keselamatan dalam dan luar bilik darjah. Dan akhir sekali, keselamatan bangunan. Keselamatan diri. Penerangan tentang keselamatan diri. Kanak-kanak lebih terdedah kepada risiko kemalangan jalan raya. Jadi wajar diadakan kempen bagi mendidik mereka mengenai kepentingan menjaga keselamatan diri ketika berada di jalan raya. Mereka bukan sahaja dapat mengetahui tentang keselamatan diri, tetapi dapat mengetahui mengenai anggota badan dan penghargaan terhadap diri sendiri. Seterusnya, mereka akan menjadi individu yang lebih bertanggungjawab. Keselamatan barang permainan. Pastikan tiada benda tajam yang menonjol. Semua alat permainan sesuai dengan peringkat umur kanak-kanak. Pastikan alat permainan berfungsi dengan baik. Pastikan alat permainan dipasang dengan kukuh. Keselamatan dalam bilik darjah. Keselamatan dalam bilik darjah meliputi aspek keselamatan emosi dan fizikal. Dari aspek emosi, kanak-kanak bebas daripada perasaan negatif, takut dan resah semasa berinteraksi. Dari aspek fizikal pula, pembahagian ruang yang seimbang bagi memudahkan pergerakan. Keselamatan luar bilik darjah. Ruang di luar prasekolah haruslah dipagar. Semua longkang di laluan utama sekolah ditutup menggunakan simen dan bukan besi konkrit. Keselamatan bangunan. Yang pertama, jalan keluar masuk prasekolah terletak sekurang-kurangnya 10 meter dari simpang utama. Yang kedua, memerlukan kelulusan majlis perbandaran tempatan. Kedua, pendidikan kesihatan kanak-kanak prasekolah. Pendidikan kesihatan kanak-kanak prasekolah merujuk kepada kesejahteraan fizikal, mental dan sosial individu dari sebarang penyakit, gangguan atau halangan. Pertama, bagi kanak-kanak yang banyak bergerak dan lasak memerlukan kesihatan diri yang positif. Seterusnya, proses perkembangan dan pertumbuhan yang sedang menuju kematangan memerlukan amalan kesihatan yang betul. Akhir sekali, dalam aspek emosi, mental, agama atau rohani dan fizikal. Jenis-jenis penyakit kanak-kanak. Penerangan tentang jenis-jenis penyakit kanak-kanak. Kanak-kanak prasekolah memerlukan tubuh dan sistem imun yang kuat kerana mereka terdedah kepada kanak-kanak lain, individu dewasa dan persekitaran yang mungkin tercemar. Pertama, sakit perut. Antara punca sakit perut ialah diet yang kurang fiber. Cara mengatasinya adalah makan buah-buahan. Kedua, sakit tekak. Antara punca sakit tekak ialah jangkitan virus. Cara mengatasinya ialah minum air limau nipis bersama madu. Limau nipis membantu merawat batuk dengan mengurangkan radang. Kulit limau nipis tinggi bahan berkhasiat berbanding jus. Ketiga, batuk dan selsema. Punca batuk dan selsema ialah jangkitan virus. Cara mengatasinya ialah minum air masak dengan banyak. Keempat, penyakit tangan, kaki dan mulut. Punca penyakit ini ialah virus Coxsackie. Cara mengatasinya ialah mengajar anak untuk tidak memasukkan mainan ke dalam mulut serta tidak menggosok mata. Akhir sekali, alahan kepada makanan. Punca alahan kepada makanan ialah tindak balas kimia. Cara mengatasinya ialah elakkan makan makanan yang menyebabkan alahan. Sememangnya kesihatan anak menjadi keutamaan bagi kebanyakan ibu bapa. Namun ia tidak bermakna anda boleh menjadikan sebagai alasan untuk menghalang anak daripada meneroka dunia di sekeliling mereka, khususnya dalam tahun-tahun pertama kehidupan.
Masalah kesihatan kanak-kanak yang mudah menjangkiti pasti akan menyebabkan wujudnya rasa bimbang. Tetapi sekiranya anda mengetahui cara yang tepat untuk mencegah dan menghindari, sudah tentu perasaan tersebut dapat disingkirkan. Antara cara penjagaan kesihatan diri kanak-kanak. Langkah pertama, menyediakan makanan yang mengandungi kandungan zat yang mencukupi. Langkah kedua, kanak-kanak digalakkan bersukan mengikut peraturan yang ditetapkan. Langkah ketiga, pastikan kanak-kanak mendapat rehat yang mencukupi. Langkah keempat, mengelakkan dari sebarang kekotoran yang dapat menyebabkan jangkitan kuman dan sebagainya. Ketiga, pendidikan makanan kanak-kanak prasekolah. Perancangan dan penyediaan menu perlulah merangkumi kesemua aspek yang ditetapkan. Seterusnya, makanan seimbang terdiri daripada semua kelas makanan dalam kadar yang sesuai dengan peringkat umur. Akhir sekali, 7 komponen penting makanan iaitu protein, lemak, karbohidrat, air, vitamin, mineral dan serat. Amalan pemakanan yang sihat bagi kanak-kanak ialah makan mengikut kuantiti yang sesuai, kurangkan makanan yang berminyak dan bergula, makan makanan yang berwarna pelangi seperti buah-buahan dan sayur-sayuran, makan mengikut piramid makanan. Akhir sekali, amalkan sikap berhenti sebelum kenyang. Nutrien adalah penting bagi proses dalam badan kanak-kanak. Contohnya, pertama, untuk perkembangan otak. Kedua, untuk pembentukan tulang. Ketiga, untuk pertumbuhan otot. Keempat, untuk pembentukan darah. Kelima, untuk metabolisme tenaga. Akhir sekali, untuk menyokong daya penglihatan. Sebagai pihak sekolah yang bertanggungjawab, hendaklah mengamalkan cara penyediaan makanan yang baik, seperti pertama, basuh tangan terlebih dahulu. Kedua, gunakan apron semasa menyediakan makanan. Ketiga, memastikan peralatan yang digunakan dalam keadaan bersih. Akhir sekali, sisa makanan hendaklah dibuang di tempat yang sepatutnya. Kesimpulannya, pada peringkat awal, kanak-kanak perlu didedahkan dengan pendidikan kesihatan dan keselamatan. Hal ini kerana pada peringkat awal, inilah kanak-kanak mula melangkah. Kesihatan dan keselamatan kanak-kanak merupakan perkara penting agar mereka sentiasa sihat dan gembira. Kanak-kanak juga memerlukan pelbagai vitamin dan mineral, terutamanya zat besi di dalam makanan mereka untuk ketahanan fizikal dan cepat belajar dengan daya ingatan yang baik. Menjadi ibu bapa dan guru perlulah kreatif dalam menyediakan hidangan yang sihat dan mudah. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.